Hai, bersama saya Cikgu Julaiha Ali, Guru Reka Bentuk dan Teknologi di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Ini adalah video penerangan bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Dalam video siri 3 ini, Cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang prinsip reka bentuk. Dalam video siri 2, murid telah pun mengetahui tentang 7 elemen reka bentuk, iaitu perkara-perkara yang perlu digunakan untuk menghasilkan produk dalam bentuk lakaran, iaitu garisan, rupa, bentuk, saiz, tekstur, jalinan dan ruang. Tetapi dalam video siri 3 ini pula, murid akan mempelajari konsep atau aturan yang digunakan pada elemen supaya lakaran yang dihasilkan lebih menarik, selesa dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Terdapat 7 prinsip reka bentuk iaitu keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Namun, seseorang pereka bentuk tidak semestinya menggunakan semua prinsip ini untuk satu lakaran produk, tetapi sekurang-kurangnya menggunakan satu prinsip supaya lakaran produk yang dihasilkan lebih menarik. Murid-murid, sila rujuk jadual ini untuk mengetahui penerangan prinsip reka bentuk dan tujuan prinsip bagi setiap prinsip reka bentuk. Cikgu harap murid-murid telah pun menyalin nota ini di dalam buku nota masing-masing. Baiklah, sekarang mari kita belajar lebih lanjut tentang beberapa prinsip reka bentuk. Cikgu akan menggunakan gambar lakaran produk untuk menerangkan prinsip reka bentuk. Pertama, prinsip keseimbangan. Terdapat dua jenis keseimbangan iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri. Perhatikan sofa dan kabinet ini. Kedua-dua produk ini menggunakan keseimbangan simetri, iaitu mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagian apabila kita membahagi produk ini kepada dua bahagian yang sama. Perhatikan pula sofa B dan kabinet B ini. Kedua-dua produk ini menggunakan keseimbangan asimetri, iaitu tiada persamaan pada kedua-dua belah bahagian apabila kita membahagi produk ini kepada dua bahagian yang sama. Mengapa perlu ada dua jenis keseimbangan? Sebab setiap manusia ada minat dan kecenderungan tersendiri. Jadi, sebagai seorang pereka bentuk, kita mestilah berupaya memenuhi selera pelanggan kita yang mempunyai minat yang berbeza. Sebab ada pelanggan suka sofa yang macam ni, ada pelanggan suka sofa yang macam ni. Begitu juga dengan kabinet A dan kabinet B ini. Seterusnya, kita pelajari lebih lanjut tentang prinsip kedua iaitu prinsip pengulangan. Pada kerusi A terdapat pengulangan elemen rupa segi empat. Pada kerusi B pula terdapat pengulangan elemen garisan. Pada kerusi C terdapat pengulangan rupa segi empat yang membentuk pola atau corak pada kerusi ini. Dan pada kerusi D pula terdapat pengulangan elemen garisan. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk pola, susunan bersiri, susunan selari maupun susunan berjejari. Selain prinsip pengulangan, dapatkah murid-murid mengesan kewujudan prinsip simetri dalam semua lakaran kerusi ini?
Kalau ya, tahniah. Semua lakaran produk ini menggunakan prinsip keseimbangan simetri di samping prinsip pengulangan. Kita teruskan lagi dengan prinsip yang ketiga, iaitu kontras. Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Perhatikan beg tangan A. Ini adalah lakaran tidak berwarna dan kita tidak dapat melihat dengan jelas prinsip kontras yang ingin ditunjukkan. Tetapi apabila lakaran ini telah diwarnakan, barulah kita dapat melihat prinsip kontras, iaitu elemen warna kuning keemasan di samping warna hitam pada keseluruhan bahagian beg. Warna kuning inilah yang menjadi prinsip kontras yang boleh menarik perhatian, memberi fokus dan menyerlahkan perbezaan pada produk. Begitu juga dengan beg tangan B, beg tangan C. Okey, terdapat prinsip kontras dari segi elemen warna. Pada beg tangan D ini pula, selain kontras dari segi elemen warna, terdapat juga kontras dari segi elemen tekstur ataupun jalinan. Perhatikan di sini, kita dapat merasakan jalinan tampak di sini. Yang ini nampak kasar, yang ini nampak licin. Itu maksud dia kontras dari segi tekstur. Ada bahagian yang kelihatan kasar, ada bahagian yang kelihatan licin. Baiklah murid-murid, prinsip keringkasan adalah prinsip reka bentuk yang cikgu akan terangkan dalam siri ini. Semua lakaran produk ini menggunakan prinsip keringkasan dari segi reka bentuknya. Prinsip keringkasan ini juga bergantung kepada minat pelanggan. Selain dapat mengelakkan kekeliruan, prinsip ini juga dapat menjadikan produk lebih diingati. Baiklah murid-murid, cikgu telah menerangkan bagaimana 4 prinsip diaplikasikan pada lakaran reka bentuk, iaitu prinsip keseimbangan, pengulangan, kontras dan keringkasan. Sebagai seorang pereka bentuk, murid-murid mestilah merancang prinsip reka bentuk yang akan digunakan pada lakaran produk. Perhatikan sahaja lakaran kerusi ini. Reka bentuknya telah menggunakan 5 prinsip reka bentuk, iaitu keseimbangan, pengulangan, kontras, keringkasan dan satu lagi, prinsip kesatuan. Selepas menonton video penerangan cikgu ini, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti dengan baik semua prinsip yang digunakan pada mana-mana lakaran produk. Hingga jumpa lagi dalam video siri 4.